Itu dia Balada Pencinta, filem terbitan Grand Brilliance dan masih lagi ditayangkan di Pawagam. Ya, jadi anda yang berkesempatan nanti ke hujung minggu ni, bolehlah ramai-ramai ke Pawagam untuk menyaksikan lakonan Joanna Syahid dan juga Siti Saleha arahan K. Rahman. Dan itu mengenai filem dan sebenarnya kita akan bercakap mengenai ini buku ni. Yang harapan kita itulah kita tunjukkan apa tadi, legenda bola sepak negara kita, Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari. Dan kita akan kongsikan bersama dengan Fitri di hujung sana. Okey, terima kasih. Dan saya rasa kalau buku ni teramat istimewa dan suka untuk kita mencungkil semuanya sekali, melainkan kalau kita membacanya selai demi selai tanpa perlu tergesa-gesa, sebab setiap inci menceritakan pengalaman yang amat berharga tentang Mokhtar Dahari, legenda bola sepak Malaysia, yang ditulis dan dikumpulkan banyak fakta oleh Zinatul Nisa Abdul Kadir sebagai penulis yang berada di sebelah kanan saya, juga seorang insan yang amat rapat dengan Mokhtar Dahari yang kita panggil sebagai Cikgu Mat, sebab pernah mengajar sukan, iaitu Ahmad Mahmud, rakan Allahyarham, dan juga bekas jurulatih fizikal pasukan Selangor, juga atlet Malaysia mewakili Malaysia ke Sukan Asia tahun 60-an, iaitu dalam acara rugby dan juga decathlon. Itu dia sejarah hebat tahun 60-an, atlet Malaysia Sukan Asia. Hebat sekali. Terima kasih cikgu datang sini. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita bicara lebih lanjut dan juga mencungkil di segenap isi hati daripada rakan rapat dan juga penulis yang mengkaji tentang Mokhtar Dahari, ini sebuah bingkisan tentang sebuah nostalgia pentas bola sepak tempatan. Saksikan. Arumugam pada Isa, ke belakang kepada Mokhtar Dahari. Mokhtar dihalang oleh Mancini, kepada Isa, balik kepada Mokhtar. Nama pemain jersey nombor 10 Mokhtar Dahari bukan satu nama asing di sekitar tahun 70 dan 80-an. Dia digeruni pasukan lawan yang rata-rata mengibaratkan bermain dengannya seperti mimpi ngeri. Mokhtar adalah idola dan pada masa sama ikon yang sehingga kini tiada galang gantinya. Anak lelaki pertama Aminah Syarikan dan Dahari Abeng itu berpindah ke Kampung Pandan, Kuala Lumpur pada usia 11 tahun. Dalam kawasan kejiranan yang kebanyakannya miskin, bola sepak antara permainan utama kanak-kanak dan Mokhtar Dahari merupakan pemain yang paling menonjol. Didorong atas minat yang mendalam dalam bola sepak, bakatnya digilap sewaktu di bangku sekolah lagi. Justru kecemerlangannya mula diperlihatkan di Victoria Institution. Ramai yang rindukan persembahan mantap bola sepak Mokhtar Dahari dan rakan-rakan sepasukan. Mengimbas kembali sejarah kemunculan Mokhtar Dahari adalah apabila beliau terpilih mewakili pasukan sekolah yang rata-ratanya pelajar tingkatan 5 dan 6, sedangkan beliau baru berada di tingkatan 2. Beliau menjadi idola sepanjang masa dan namanya disebut-sebut merentasi rantau ini. Mokhtar Dahari contoh remaja gigih yang mencipta nama pada usia muda. Disiplin dan ketekunannya ketika mewakili pasukan sekolah dikesan apabila beliau sering dilihat tiba awal dan melakukan latih tubi bersendirian. Di usia 18 tahun, persembahan mantap Mokhtar memberikannya tempat dalam pasukan senior negeri Selangor. Mokhtar Dahari memulakan langkah sebagai pemain Selangor dalam saingan Piala Malaysia pada 1972. Lebih membanggakan di tahun yang sama, beliau menyerang jersey pasukan kebangsaan untuk kejohanan antarabangsa. Mokhtar Dahari menyertai pasukan bola sepak Selangor selama 15 tahun dengan pencapaian yang cukup cemerlang. Beliau antara tunggak yang membantu Selangor memenangi kejohanan Malaysia sebanyak 10 kali. Kemunculannya sering dinanti-nantikan oleh peminat bola sepak tanah air. Ketangkasan menjaringkan banyak gol di sepanjang pembabitian dalam arena bola sepak, sekaligus menjelang namanya sebagai Supermok. Pada 1976, gelaran penyerang terbaik Asia berada dalam genggaman. Arumugam pada Isa, ke belakang kepada Mokhtar Dahari. Lantaran jarang menghampakan harapan peminat yang sentiasa memenuhi stadium ketika berlangsung perlawanan yang membabitkan dirinya, beliau sering diingati sebagai legenda bola sepak negara. Mempunyai sifat ahli sukan sejati, bermain untuk menang demi maruah pasukan dan bukan wang yang menjadi taruhan menjadi pegangannya. Pujian dari dalam dan luar negara melengkapi reputasi kecemerlangannya. Beliau menerima anugerah tertinggi dalam bidang sukan apabila dinobatkan sebagai olahragawan pada 1976.
Namun langit tidak selalu cerah. Suatu petang pada Jun 1988, ketika sesi latihan pasukan Selangor, Mokhtar tiba-tiba rebah. Sejak insiden itu, kesihatan beliau semakin kritikal. Namun dalam menjalani jatuh bangun kehidupan selain keluarga, rakan baiknya Ahmad Mahmud sentiasa berada di sampingnya ketika melalui saat-saat sukar. Bekas jurulatih kecergasan Selangor ini juga turut sama menemani Mokhtar serta isteri menunaikan umrah. Dan ketika itu berdepan dengan pelbagai peristiwa pelik. Setiap yang hidup pasti akan mati. 3 tahun berjuang melawan penyakit motoneuron, Mokhtar akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 11 Julai 1991. Teruskan bersama MHI mendekati rakan baik Mokhtar Dahari untuk berkongsi detik-detik akhir bersama legenda negara ini. Itu dia sebuah kisah yang begitu tersebarlah sebab seorang bintang ya, tetapi itulah dia. Kita tak sempat untuk berjumpa seorang bintang yang hebat di depan mata kerana Allah dia menyayangi. Tapi kita berbangga dapat bersama dengan seorang rakan baik yang barangkali dapat menjadi rujukan kamus terbaik untuk seorang insan bernama Mokhtar Dahari, Cikgu Mat. Ya, saya rasa sebagai abang, sebagai rakan baik, sama-sama berjuang lapangan sukan yang menjadi darah daging cikgu. Cikgu melihat bagaimana dari segi karakteristiknya sejak awal perkenalan dengan Mokhtar Dahari. Terima kasih. Mokhtar ni dia pegang pada prinsip 3D. Disiplin, dedicated and determination. Jadi kalau sifat-sifat ini ada kepada seorang ahli sukan, insya-Allah dia akan berjaya. Jadi balik pada karakter dia sebagai seorang yang disiplin. Ini bermakna dia ni seorang manusia biasa macam kita juga. Dia tak merokok, dia tak melibatkan diri dengan dadah, tak melibatkan diri dengan berpoya-poya. Habis main bola, balik keluarga. Besok datang. Jadi itu disiplin. Family man lah. Really a very family man. Yang kedua, dedicated. Bila kata training tu, orang lain dah habis, pada dia tak habis lagi. Dia akan cabar saya. Maklumlah masa tu saya masih lagi andal. Jadi kita ni ada satu persaingan. Seperti lari 100 meters, push ups, sit ups. Tapi selalunya dia menang lah. Sebab dia pun nak kalahkan saya pun tarik sikit lah bagi dia menang. Jadi dia ni seolah-olah seorang anak murid yang hormat pada guru. Kalau bandingkan dia dengan saya apa tahu saya bola sepak. Tapi dia pada segi physical fitness, dia hormat saya. Jadi benda macam ni pada jawatan saya, tugas saya memang senang. Sebab apa, dia dalam pasukan bola sepak Selangor, pemain-pemain lainnya semua tunduk pada dia, hormat. Kalau dia boleh buat, kenapa dia orang lain tak boleh buat? Saya lihat ada juga yang kata bermain dengan Mokhtar Dahari seperti mimpi ngeri ya. Takut sekali itu tu mimpi ngeri tu opponent. Bukan tim dia. Yalah, maksudnya ketakutan kepada saingan hebat. Memang. Sebab pada tengok dia punya fizik. Kalau dia berlari saing dengan kita, dia langgar. Kita duling. Dia tak nak apa-apa lagi. Okey, dia akan sambung nanti satu persatu dengan seorang penulis, Zini Troniza. Anda selama 4 bulan mengumpul pelbagai fakta dari segi keluarga akan baik, juga berpetuah kerana dapat menyelami emosi setiap orang yang dekat dengan Mokhtar Dahari. Macam mana melihat kesukaran, barangkali kerana terlalu banyak fakta untuk dikumpulkan, untuk diceritakan. Tapi apa hal tuju dan juga penceritaan dalam buku ini, Mokhtar Dahari, legenda bola sepak Malaysia? Kita punya keutamaan dari buku ni adalah supaya generasi muda, terutamanya pemain-pemain sukan hari ini, dapat melihat bagaimana untuk menjadi seorang yang berjaya dalam apa juga bidang, terutamanya dalam sukan ini. Seperti yang Cikgu Mahmud katakan, keazaman, disiplin, kesungguhan tu sangat penting. Dan paling penting keyakinan. Kita tak boleh turun bermain dengan ada doubt. Ni maknanya boleh menang ke tak boleh menang. Tak, you mesti turun tu mesti dengan yakin. Ni mesti menang. So this is Mokhtar. Yang unik juga penulisnya seorang wanita yang mungkin agak kita lihat ialah kontra dengan bola sepak. Tapi macam mana anda melihat dari sisi kejayaan dalam bidang bola sepak itu sendiri? Pada saya isu mengenai wanita ataupun lelaki siapa penulis itu tidak timbul.
Kerana apa ni, yang pentingnya sebenarnya isu itu ataupun soalan itu pernah juga saya tanya ketika saya mula di-approach oleh pihak Institut Terjemahan Buku Malaysia untuk menulis buku ni. Saya kata saya ni perempuan, tak ke nanti orang bertanya kan, kerana kebiasaannya bidang sukan ni genre lelaki. Tapi mereka berkata bahawa mereka mahukan seorang penulis yang tidak bias. Jadi berbeza. Jadi kita melihat itu dalam satu sisi yang baru, perspektif yang baru. Satu perkataan yang mungkin dapat gambarkan setelah menyiapkan buku ini, melihat pada hasil penceritaan orang lain, apa yang dapat digambarkan tentang Muqtadah Hari? Seorang yang sangat bersungguh-sungguh perfectionist. Okey. Baik, biasanya kalau seorang perfectionist ketika berjuang ni, tadi cikgu sebutkan dari segi determination, disiplin semua, apa barangkali pernah berdamping dengan beliau seketika dalam kekecewaan, mungkin ada hasrat yang tak kesampaian, mungkin ketika kecewa, bagaimana ketika itu di sebalik momen-momen gemilang tu, mungkin juga ada sisi-sisi lain? Beliau kalau ikut daripada semasa dia aktif, tak ada masalah. Tetapi apabila penyakit motor neuron disease ni mengidap beliau, dari situ nampak dah perbezaan. Daripada badan yang tegap, kuat dan sebagainya, jadi kecil, kurus, tak bermaya. Mobility dia pun wheelchair saja. Sini semua tak boleh gerak. Makan pun cakap. Jadi semua benda macam ni yang menyebabkan, bukan kata dia yang kecewa, saya pun kecewa juga. Sebab apa, tengok seorang yang begitu hebat kan kena penyakit ni. Tapi penyakit ni pun bukan calang-calang penyakit, one in a million. Jadi kalau kena benda penyakit ni tak ada masalah lah. Jadi cuma sementara masa yang ada yang lebih tu, kita cubalah bagi dia seberapa banyak kesenangan, nak buat apa ke, nak buat ni ke, kita tunaikan. Itulah yang last resort sekali, kita pergi buat umrah. Itu memang permintaan dia lah. Jadi bila dia pilih saya pun tak tahu kenapa, bawa dia pergi buat umrah. Jadi kalau ikut daripada segi rukun-rukun buat umrah tu, alhamdulillah lah, kita dapat tunaikan. Jadi tengok daripada air muka dia tu, dia pasal seronok. Dalam keadaan berkerusi roda, memang dia tak boleh jalan lagi lah. Dia tak boleh lagi jalan. Cikgu yang tolak? Saya memang kalau jalan yang dataran tu, jalan kaya, boleh tolak lagi dia. Tapi apabila nak turun tangga tu, terpaksa lah dukung dia. Saya lihatlah sahabat yang bukan hanya bersama ketika kemenangan, tapi ketika soal kesusahan. Cikgu merasakan lebih berkawan lah. Lebih. Dia tu kalau ikut sebuah lagu lah, He Ain't Heavy Is My Brother. Pernah dengar lagu tu kan? Itu dia. Setiap kali saya nak dukung dia, saya nyanyi lagu tu. Dia, tak, kau dengar lagu ni tak? He Ain't Heavy Is My Brother. Barangkali Nurul dan juga Faria pun terus set dengan cerita yang cikgu ceritakan daripada seorang penulis ni kat sini. Macam mana melihat anda, saya masa lalu pun kita dengar semua halaman memberikan cerita yang amat hebat. Kalau saya semak secara rambang, katanya bermain ketika umur 10 tahun, tak kira panas, hujan semua, memang ditakdirkan diciptakan seorang pemain yang hebat. Dan ini pula di halaman 201 dalam buku ini, gambar cikgu dan juga Allahyarham Datuk Muqtadah Hari. Ketika sesi latihan, boleh ingat lagi cikgu ketika gambar ni? Okay. Dan di sebelahnya pula tercatatnya petikan kata-kata. Boleh dibacakan dulu? Okey, cikgu kata-kata cikgu, daripada asalnya begitu gagah, Muqtadah akhirnya berkerusi roda. Matanya merah dan peturannya semakin tidak jelas, pergerakannya juga terbatas. Sukar menggambarkan keadaannya ketika itu, dan melihat Muqtadah memang boleh melemahkan semangat kita. Ia boleh membuat kita menangis. Itu petikan kata-kata. Dan ada juga petikan daripada anak Allahyarham. Kami mencuba segala-galanya untuk merawat papa. Selain rawatan hospital, kami juga mencuba akupuntur Cina dan pelbagai rawatan tradisional Melayu. Pendek kata, kami mencuba semuanya. Itu usaha yang dilakukan oleh ahli keluarga. Dan pastinya buku ini walaupun kami hanya dapat membaca beberapa halaman, tapi
sangat tersentuh dengan kata-kata tersebut. Bagaimana Zini mengumpulkan semua bahagian, semua maklumat dan juga fakta-fakta untuk menjadikan satu buku begini? Sebenarnya ia satu cabaran yang sangat besar, dan sebenarnya sepanjang proses tu pun boleh menimbulkan sebab juga sebenarnya, dan ia bukan satu perkara yang mudah sebab cerita mengenai Mokhtar ni dan juga tulisan-tulisannya tu tersebar ataupun terpecah-pecah dalam banyak keadaan. Jadi pertama sekali yang saya buat ialah saya menyusun dulu kronologi. Saya ambil perenggan ini, saya letakkan di sini, maknanya kita susun kerana ada masa-masanya Mokhtar bercerita sedikit je, kemudiannya dalam satu masa yang lain dia bercerita tentang perkara yang sama tetapi dalam konteks yang lebih besar. Jadi saya ambil dan saya susun, dan dari situ bolehlah lebih jelas apa yang berlaku tahun demi tahun. Kerana saya berpandangan bahawa masyarakat perlu tahu apa pergerakan dalam kehidupan Mokhtar tu, dan barulah orang boleh faham kenapa ataupun mengapa sesuatu itu berlaku dan mengapa tindakan tertentu diambil oleh Mokhtar, terutamanya keputusan dia untuk bersara daripada pasukan kebangsaan sampai 3 kali. Tapi pada mulanya dirahsiakan, cikgu, ya. Mungkin peminat bila tahu pun terkejut semuanya. Memang. Sebab apa benda ni, penyakit ni memang jarang, 1 in a million. Jadi kalau macam sakit-sakit biasa tu, masanya akan baik. Tapi penyakit ni tak maulah. Ketika cikgu tahu, mungkin ada bayangan sesuatu yang buruk betul-betul. Seorang sahabat yang tahu risiko dan sebagainya. Jadi benda tu kita ni, orang kata benda macam ni dalam tangan Allah Ta'ala kan. Jadi cuma apa yang kita dapat maklumat, yang dia tak ada banyak lagi masa. Jadi kalau kita nak bagi tahu kat dia tu, akan menjadi berat lagi lah pada dia. Jadi kita buat tak tahu sajalah. Jadi bila jadi benda macam ni, kita yang duduk di menanggung dia dan sebagainya, saya merasa orang yang lebih sedih adalah isterinya. Jadi kalau nak kata isterinya itu dikira macam insan yang istimewa lah. Cuba bayangkan di rumah, anak-anak balik mai dari sekolah, nak dukung tak boleh. Nak tanya papa buat homework tak boleh. Papa cerita-cerita sikit sebelum tidur tak boleh. You bayangkan 3 tahun macam tu. Dia duduk atas wheelchair. Nak cakap tak maulah. Itu dia. Jadi bagaimana isteri dan keluarganya menanggung semua. Jadi pada saya memang kagum. Tunku Zarina merupakan seorang insan yang istimewa. Kekuatan seorang wanita yang menyokong ketika namanya menjulang, juga ketika berada di kursi roda. Baik, sebentar kita berbincang dengan cikgu dan juga Zini. Kita akan saksikan sikit bingkisan ini berkaitan dengan sebuah teater musikal yang mana akan dibintangi oleh antara lain Maya Karin, juga penerbitnya Heza Isaac yang akan bersama kita nanti. Jadi ini sebagai proses untuk kita mementaskan kembali kehebatan seorang pemain. Ini antara juga medium yang kita boleh tunjukkan kepada generasi baru bagaimana kita boleh mengenali legenda bola sepak ini. Dan pada masa sama, cikgu dan juga Zini pun akan turut bersama-sama dengan Heza Isaac dan juga Maya Karin untuk kita bincangkan lagi mengenai Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari. Kita saksikan dulu di sebalik tabir persiapan pementasan teater musikal ini. Selepas cuci The Musical, Lawak Keda dan Lat The Musical berjaya menggegarkan Istana Budaya, kali ini Tall Order Productions sekali lagi tampil dengan sebuah teater musikal Supermob. Hasil sentuhan kreatif dari 2 pengarah yang berbakat besar, kisah legenda bola sepak negara Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari bakal diterjemahkan kepada sebuah teater musikal. Boleh dikatakan sebanyak mungkin kita cuba mengikut kejadian yang memang terjadi. Kita ikut facts, kita ikut figures yang tepat, yang benda-benda ni memang terjadi. Daripada segi dialog, okey, itu di mana kita boleh jadi kreatif sikit, sebab kita tak dapat bercakap dengan Allahyarham Mokhtar Dahari dan cara dia cakap, tapi kita cuba dengar daripada abang dia, daripada isteri dia, daripada anak dia pun. So dari segi dialog dia sangat kreatif, tapi dari segi apa yang terjadi dalam cerita ni memang saya boleh katakan almost 100% memang ikut facts.
Bagi menjayakan teater ini, 9 pelakon, 46 penari serta 4 pelakon kanak-kanak mula memberi sepenuh komitmen dengan menjalani latihan dari jam 3 petang sehingga 11 malam. Antara barisan pelakon handalan yang bakal beraksi dalam pementasan teater Supermok ini adalah Maya Karin, Rashidi Ishak dan Dina Nazir. Manakala Awi antara yang memikul tanggungjawab besar dengan membawa watak utama sebagai Muqtadahari. Selain barisan pelakon, para pemuzik turut memainkan peranan penting agar alunan muzik yang terhasil seiring dengan ketangkasan watak dalam teater. Biarpun berkali-kali sudah terlibat dengan pementasan teater, Supermok adalah antara yang istimewa apabila irama ciptaan pengarah muzik ini berbeza dari kebiasaan. Konsep ini Supermok. So what we try to do is to make him semacam Superman, strong, powerful, that kind of music, because he's a warrior, he's a fighter. And some of the challenges are to create the right kind of song for the right kind of place in the musical. So choosing the songs and carefully selecting and knowing also who is going to perform, Awi, Maya, and to choose songs that really fit them. 6 hari lagi sebelum membuka tirai, persiapan pentas giat dijalankan sehingga kelewat malam. Lebih mencabar apabila sebanyak 35 set perlu disiapkan, termasuk sebuah padang yang bakal terbentang luas di atas pentas. Penghasilan set yang berkualiti ini sekaligus dapat menghidupkan suasana sebenar ketika zaman kegemilangan Allahyarham Datuk Muqtadahari. Rumit tak ada, tapi unik ada. Sebab kita mencari sesuatu yang unik tak dibuat daripada pementasan yang lain. Untuk menyediakan padang tu, kita akan gunakan kapet ala-ala rumput, supaya bila masuk pemain-pemain dia rasa dalam dengan pandangan orang ramai pun dia rasa macam kita kat stadium kan. So nak bagi feel tu kita pakai kapet dan kita roll on set lah, roll on padang yang besar ni. Gabungan bidang sukan dan hiburan melalui teater pastinya dapat memberi pengetahuan baru terutama kepada generasi muda yang masih samar mengenai kepribadian Muqtadahari. Saya harapkan kalau boleh dalam pementasan Supermok ni, kalau boleh kita dapatkan full house setiap malam lah. Sebab sebagai seorang pelakon ataupun entertainer, bila kita dapat berada di atas pentas di depan full house, memang performance tu akan meningkat lagi. Dan memang selepas 1 tahun bekerja on this project, that's what we wish for lah. That leads us to knows where, who knows where. But I'm strong enough to Dan terdengarnya lagu ini memberi kesan yang amat sangat kepada Cikgu Mai, mengenangkan kembali peristiwa dan juga kenangan bersama dengan Allahyarham Datuk Mukhtar. Susah. Mungkin cikgu tak terluar, tapi kita faham perasaan. Semua ada satu momen yang Jenny berceritakan, momen sehari sebelum arwah meninggal. Masa tu di hospital, Mukhtar dia ada masalah dengan kidney. Dia masuk ke hospital, kemudiannya dibuat pembedahan tapi ada masalah, pendarahan tak berhenti, complication. Dan waktu di hospital tu ataupun di ujung-ujung hayat dia dah tak boleh bercakap, dah tak boleh, tangan pun dah tak boleh menulis. Jadi adalah satu masalah bagi Mukhtar untuk menyampaikan apa yang dia nak. In fact, Datin Zarina ada bercerita pada saya yang Mukhtar dia nak makan pisang, tapi dia nak menyampaikan dia nak makan pisang tu susah sangat. Jadi kesedihan tu sangat mencengkam. Dan sehari sebelum kematian Mukhtar tu, Datin Zarina bersolat. Dia solat, dia minta dekat Tuhan, dia kata kalau boleh kembalikanlah sedikit tenaga untuk Mukhtar tu. Kalau dia dapat kembalikan tenaga tu pada tangan, supaya dia boleh menulis apa yang dia inginkan. Tapi kalau itu tidak dapat ditunaikan, maka dia redha kalau Tuhan ambil nyawa Mukhtar. Dan sehari selepas tu, paginya tu pukul 8.15,
nyawa Mokhtar pun diambil Tuhan. Begitu syahdu selingan muzik yang begitu bahasa Mori. Okey, Nurul dan Fariha kita bersama dengan antara tuan belakang untuk teater pementasan teater musikal Supermok dan Maya Karin. Tak payah perkenalkan lagi lah. Yang kita perkenalkan. Perkenalkan dia sebagai pendukung watak juga. Pendukung watak sebagai isteri kepada Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari, selaku Datin Tengku Zarina, dan juga kita ada Hans selaku penerbitnya. Selamat datang. Dan pastinya cerita yang telah diceritakan oleh Zini itu juga menjadi research dan pendidikan sebelum melakukan teater musikal ini, Hans. Sebenarnya research kita dah setahun lebih sebelum I think buku ni diterbitkan. Kami juga berjumpa dengan Datuk Santok Singh, Chin An, Ridwan yang sahabat baik dia, sebab Abang Ridwan selalu share bilik dengan Allahyarham Mokhtar Dahari masa dia berjuang untuk Malaysia ataupun Selangor. So dengan keluarga, dengan anak Mokhtar, Mokhtar punya wife, semua kita dah bincang semua, dan Datuk Mazlan juga. So kita dapat banyak information ni, banyak cerita yang kita sebenarnya nak beritahu, tetapi itu ni 2 jam lebih je, 2 jam 15 minit. So kita kena pilih mana topik-topik yang kita nak fokus, dan topik ni adalah topik mengapa Mokhtar tidak mau main untuk Malaysia selama 2 tahun. Sebenarnya ramai orang tak tahu kenapa dia tak nak main. Ada multiple reasons, dan dalam teater ni kita akan bongkarkan sebabnya, bagi tahu kepada penonton sebabnya kenapa dia tidak mau main untuk Malaysia selama 2 tahun. Maya sini ceritakan kepada saya, difahamkan Maya sini dah berjumpa dengan Datuk Tengku Zarina beberapa kali untuk lebih memahami karakter wataknya. Mungkin Maya berceritakan dengan lebih dekat untuk melihat ciri-ciri dia, personality dia macam mana. Maya sini lihat macam bagaimana? Dia sebenarnya sangat mesra, tapi tegas juga lah kan. You know, sangat menarik lah personality dia. And very straightforward. Dia senanglah nak bercakap dengan dia, dan mungkin ada sedikit persamaan dengan saya. Dia straight arrow juga, dia quite detail. Di mana mungkin Allahyarham Mokhtar Dahari pun macam tu. So mungkin persamaan antara Mokhtar tu dengan isteri dia saya rasa agak sama. Sebab kita tahu sebagai footballer mesti dia tahu benda tu is something yang precise, practice training semua, dan Datin Zarina pun ada ciri-ciri tu. Jadi dia faham sangat-sangatlah kejaya dan career suami dia. Menariklah, dan saya terima kasih lah juga dapat peluang untuk terlibat dalam musical seperti ini. Saya rasa sangat penting untuk itulah, untuk saya kena mengaku lah, saya antara generasi yang mungkin sudah tak berapa familiar dah dengan nama Mokhtar Dahari, dengan kejayaan dia, dengan jasa dia, you know. Actually walaupun saya sebenarnya cukup aktif lah, boleh katakan, dalam follow news ke, baca surat khabar ataupun television atau apa-apa news, dan saya agak terkejut lah bila saya ada chance untuk mendalami siapa sebenarnya Mokhtar Dahari, apa yang dia dapat buat untuk Malaysia, dan saya heran kenapa saya tak tahu, dan saya rasa mungkin tak cukup exposure di media, di moden sekarang, dapat ilmu secara percuma ya. You know, dan saya rasa sangat penting untuk kita sentiasa mengingati jasa daripada tokoh-tokoh seperti Mokhtar Dahari. Cikgu sikit nak komen tentang penghasilan teater. Teater ni usaha menghasilkan teater untuk, yalah, biasanya layaknya orang muda ataupun orang lama yang ingin imbas kenangan. Ya, memang itu satu cara yang baik lah. Sebab apa, generasi muda ni sebut Allahyarham Mokhtar, siapa pun tak kenal. Tapi generasi saya tu memang, kalau nak pergi tengok bola, Mokhtar main tak? Kalau Mokhtar tak main, ya memang nak beli tiket pun tengok Mokhtar main tak? Jadi tarikan dia tu, karisma dia tu. Sebab apa, dia ada atas padang tu RM10 pun tak apalah. Jadi generasi muda sekarang ni tak tahu, tak ada idol lah, tak ada orang pemain bola yang dia boleh hero worship dan sebagainya. Yang saya dapati bila saya berbincang dengan orang mungkin di atas 40 tahun dan lebih, memang ingati kan. Terus ini kita bercerita, kita ada bawakan buku Datuk Mokhtar. Kita ada juga pihak sini yang membawa usaha untuk mengetengahkan teater, menceritakan mengenai Elaja dan Bahasa Perkasa. Dan di talian sekarang ini ialah orang penting di sebalik kejayaan Datuk Mokhtar Dahari, iaitu Maya.
Kita ada Datin Tengku Zarina Tengku Ibrahim di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datin, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kita semua hari ini. Ya. Okey. Datin, mungkin kita di studio kita ada dengan Cikgu Umat, kita ada Zini dan kita ada juga Henazat dan juga Baya. Dan mungkin Datin boleh ceritakan sikit mengenai bagaimana langkah kita ada buat buku dan juga penggiat teater mengangkat kembali cerita ataupun perjuangan Datuk Mokhtar Dahari. Okey, pasal teater ni mula saya terkejut jugalah. Saya fikir masa tu dulu yang Maha Mulia Sultan Selangor mengatakan Hans masa Haris bersama kami kata yang dia orang berhajat untuk membuat satu teater musical ni. Mula saya kata saya terkejut, lama-lama saya fikir why not, benda baru kan. Kita ceritakan jalan hidup Mokhtar melalui teater musical pula. So kami when I bercakap dengan keluarga, diorang pun seronok, diorang amat setuju. So daripada situ mulalah macam Hans kata, kita buat research which is apa yang patut kita letak kat teater. Banyak perjumpaan diadakan untuk mendapatkan yang terbaik lah untuk ditampilkan kepada di teater musical. Sama dengan buku juga. Semasa dia orang approach saya, dia bercakap kata nak buat buku, tapi bukan sebuah buku tapi kronologi hidup Mokhtar. So I kata dia akan buat research. Jadi masa when they put the first draft to me tu, I rasa macam I can feel it. Kita boleh rasa macam betul-betul boleh menghayati buku tu, macam mana perjalanan hidup Mokhtar. So kita pun rasa macam at least the fans will be able to know pemikiran dia, cara dia menyelesaikan satu masalah ke. Okey, terima kasih Datin. Terima kasih Datin. Walaupun sekejap sebentar Datin, tapi saya rasa dapat banyak menyuntik semangat dari kita terus mengenang kehebatan dan juga ketangkasan Supermok Datuk Mokhtar Dahari. Terima kasih Datin sekali lagi. Dan Hans, teater ini akan dipentaskan bila? 6 hingga 18 bulan November. Minggu depan sudah. Kalau dapat tiket boleh pergi ke Ticket to You www.tickettoyou.biz ataupun telefon 03-414-78-600. Tiket dah mula dijual dah dan setiap malam masih ada tiket. Tapi daripada 20,000 tiket dah 11,000 dah. Habis dijual. Cepat-cepat dapatkan tiket. Tapi saya memang menggalakkan lah kalau siapa-siapa yang first of all peminat Mokhtar Dahari dulu dan mungkin ingin membawa anak-anak tengok sekali dan generasi muda juga untuk tengok. You will be amazed really. Bukan sahaja cerita yang sangat menarik dan itulah kita semua saya rasa semua orang dalam studio pada pagi ini rasa sangat terharu kan. Betul. Tak sabar untuk lihat divisualkan bagaimana. Ya, dan melalui musical ini, walaupun era musical ni kita membawakan dengan cara yang ceria dan kita selamat berjaya. Selamat kepada pengaturan sahabat yang amat tinggi, brotherhood yang begitu bagus sekali. Terima kasih untuk Zini, usaha yang keras untuk kita cerminkan kehebatan seorang bintang. Jumpa lagi esok dan semoga apa yang kita paparkan memberi manfaat untuk anda. Esok Piala Malaysia. Tak kalah aku pasrah di kalbu.